Prof. Cik Syahrir Ali, Cik Abdul Rashid Jaafar, semua ada Alright. Tengok abah. Solat apa ni solat abah dah tengok abah nak solat. Satu ni weh. Okey, dia hari Khamis hari Khamis. Kalau abah solat Okey. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada semua. First and foremost, welcome to Sedara Monthly Forum. As this particular program for the next 6 months, we have a special program called Kickstart Your Career. Jadi every month our plan is every third Saturday from 11 until 1 we going to have session. Cuma this is our first event, jadi kita kata kita buat lambat sikit, kita start pukul 2. Jadi saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua kerana meluangkan masa di celah-celah kesibukan masing-masing. You take your time. Terima kasih banyak-banyak bersama kami di dalam program forum bulanan Sedara Monthly Forum, dan ini adalah siri Kickstart Your Career. Jadi kita punya tema untuk Kickstart Your Career ni sebenarnya untuk SPM leavers dan juga untuk fresh graduates. Jadi itulah kita punya audience. Walaupun setakat ni belum ramai lagi, saya percaya mereka jap lagi dia akan bertambah ramai. Terima kasih juga kepada yang mengambil SPM pada tahun 70-an, 80-an, 90-an, nampak ada di dalam di dalam participant list ini. Terima kasih banyak kerana bersama kami. Dan saya ingin, sebelum saya memperkenalkan kita punya panelis, saya ingin meletakkan beberapa ground rule kepada semua. Yang pertama adalah kita akan melaksanakan prinsip Red Indian Chief. Red Indian Chief ni dia kata one microphone, one man. Seorang saja boleh bercakap pada satu masa. Jadi yang lain tu saya harap dapat mute, switch off you punya mikrofon. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sila switch off. Jadi tidak ada interference, Tidak ada interference, tu yang pertama. Yang kedua, program kita akan bersiaran daripada sekarang sehingga pukul 4 dan kita akan bagikan kepada 2 segmen. Apakah 2 segmen ni? Yang pertama, segmen di mana saya akan bertanyakan soalan kepada ahli panel kita dan mereka akan berkongsi maklum balas, pendapat dan juga their insight on this. Kemudian segmen yang kedua, selepas 1 jam, kita akan buka kepada soalan daripada kawan-kawan yang lain. Jadi cara bertanya tu saya membuat cadangan. Kalau boleh pertanyaan, kita boleh menggunakan chat di bawah. Kalau kat bawah tu ada chat, boleh tuliskan pertanyaan di dalam chat tersebut. Jadi kenapa mungkin ada yang bertanya, kenapa nak kena ada chat? Berdasarkan daripada pengalaman, jika memang ada beberapa perkara di mana yang bertanya melalui mikrofon ni bukan pertanyaan, lebih kepada huraian. Jadi saya buat masa ni kita letak dulu kat chat, kemudian kita akan berinteraksi daripada sana. Kita akan buka lah. Itu adalah ground rule kita, 3 saja yang mudah. Jadi saya ingin mengucapkan selamat datang kepada ahli panel kita. Kita ada 3 orang. Ini adalah ahli panel yang muda-muda. Jadi buat pertama kali, tak pernah saya terasa muda. Inilah pertama kali saya terasa muda kerana ahli panel adalah abang-abang saya. Kita ada yang pertama, saya ingin menggunakan Tuan YDP saudara kita, Saudara Abdul Rashid Jaafar, atau lebih dikenali sebagai Tobak.
beliau adalah selain daripada YDP Setara, beliau adalah CEO kepada GMT Group, dan saudara Rashid adalah Sedar 1986, dan saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Profesor Datuk Dr. Nur Azizi Ismail, Vice Chancellor UMKIMS Malaysia Kelantan. Beliau juga adalah Sedarian 1986, dan bersama kita yang paling tua antara kita adalah saudara Syaril Ari. Saudara Syaril adalah konsultan hotel dan juga hospitality. Beliau ada Sedarian 1985. Jadi kita akan memulakan majlis forum ini, di mana saya akan meminta ahli panel kita untuk berkongsi perjalanan kerjaya mereka selepas SPM. Jadi itu cara mudah untuk mengenali mereka dengan lebih lanjut. Dan yang pertama, saya ingin menjemput saudara Rashid, tapi sebelum saya jemput saudara Rashid, saya ingin memberikan konteks kepada tajuk forum kita pada hari ini, iaitu SPM bukan segalanya. Jadi apakah maksud SPM bukan segalanya? Kita tahu kita pun meletakkan diri kepada pelajar-pelajar SPM, di mana banyak harapan yang diletakkan kepada mereka supaya mendapat keputusan yang baik, kerana adalah menjadi satu tanggapan bahawa keputusan SPM yang baik memberi satu tanda aras yang penting di dalam perjalanan kerjaya mereka. Dan di sini inilah di mana kita ingin mengupas adakah SPM itu segalanya. Dan saya juga pada saat ini saya ingin menghargailah SPM kita yang SPM 2020, kerana mereka adalah kumpulan SPM yang berada di dalam pandemik. Bukan mudah untuk mereka mengharungi SPM dalam keadaan pandemik sekarang, dan mereka dah berjaya mendapat keputusan yang baik. Alhamdulillah, tahniah. Dan inilah perkongsian yang akan kita dapat bersama, di mana ahli panel kita akan berkongsi adakah SPM itu segalanya. Jadi sebelum kita meneruskan kepada topik kita, adakah SPM segalanya, kita ingin memohon ahli panel kita memperkenalkan diri dengan cara berkongsi perjalanan kehidupan mereka selepas meninggalkan Sekolah Dato' Abdul Razak SPM. Saya rasa ketiga panel ini bukan daripada Sungai Gatut kampus, mereka daripada kampus Sikamat, ya. Dan saya ingin mengajukan soalan ini kepada saudara Rashid Jaafar. Boleh berkongsi perjalanan Cik Rashid selepas 1986 sehingga membawa Cik Rashid ke tempat Cik Rashid sekarang. Dipersilakan saudara Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Farid Basir, Ayid. Ayid ni dia Ayid 1987, dia bawah saya setahun lah. Okey, selepas SPM 86 dulu mungkin berbeza lah dengan yang sekarang ni dari segi susunan dia punya akademik apa semua tu lah. And then masa tahun 1986 kita ada 3 penggal lah. Penggal 1, penggal 2, penggal 3. Sekarang ni tak ada lagi dah sistem penggal tu. So lepas SPM, saya kalau nak kirakan sebetulnya study tu masa form 5, penggal kedua dengan penggal ketiga. Form 4 memang enjoy sakan lah. Saya ingat budak-budak sedar memang kalau dah berjaya SRP masa tu SRP tingkatan 3 masuk form 4 memang honeymoon year. So that is the mistake lah actually. Saya tak nak yang anak-anak yang muda ni ikutlah perangai macam tu kan. Lepas SPM saya dapat grade 1, alhamdulillah, walaupun tak berapa nak belajar apa semua, dan dapat aggregate 15. Saya dipanggil oleh JPA untuk buat interview untuk pergi ke luar negara masa tu kan.
Tapi masa tu arwah ayah saya cakap lah, dia namakan saya ni, Rashid ni, sempena cerita Dr. Rashid, cerita P. Ramlee. So dia memang nak sangat lah saya ni jadi doktor. Kata je lah masa tu kan. And then arwah mak saya pula, dia kata kalau boleh dia tak nak saya pergi keluar dari Malaysia. Pasal dia tahu anak dia nakal kan. So bila saya pergi interview tu, saya tanya yang interviewer tu, saya tanya dia, boleh tak result saya ni buat medik dekat overseas? Dia kata tak boleh, result saya tak kuat untuk buat medik. And then dia kata kalau you nak buat engineering, boleh dapat lah. Masa tu dia American AAD, American Degree Program. Memang semua engineering dia hantarkan mereka lah. Tapi masa tu saya tak tahulah, saya sentimental sangat. Saya kata dah lama sangat saya degil tak dengar cakap mak bapak kan. So for the first time saya nak dengar cakap mak bapak saya lah. Saya tak nak pergi overseas, saya nak stay dekat dalam negara untuk buat medik. So saya apply UKM masa tu. UKM ada satu matrikulasi di IKO, di Mosaic IKO. So kebetulan pula arwah bapak saya tak apa sihat masa tu. Dia dah start sakit lah, sakit buah pinggang apa semua. Masa tu tak ada dialisis apa semua. So saya stay back Melaka setahun. Lepas tu saya dapat lah lulus setahun je masa tu. Masa tu matrik siapa yang boleh setahun lah, yang tak boleh setahun akan buat 2 tahun. So saya masuk UKM. Masa kat UKM ada pilihan lagi. Kalau nak buat medik, masa tu result matrik saya tak kuat juga. Tak boleh buat medik. So dia suruh buat sains hayat dulu, life science, more on biology lah. Lepas kalau lulus first semester tu bagus, baru boleh pergi transfer ke medik fakulti. Tapi masa tu juga ada fakulti civil engineering baru tahun kedua ditubuhkan di UKM. Pun dia mengajak semua pelajar-pelajar Bumiputra ni untuk register dalam civil engineering department lah. Saya masa tu saya belah bagilah sama ada. Yang saya dapat ni fakulti sains fizik dan gunaan. Lepas tu bila pergi ke briefing geologi, Jabatan Geologi briefing, saya tengok seronok pula. Dia orang banyak bekerja luar, geologi banyak travel, pergi check tengok batu lah apa semua kan. Pergi Langkawi apa semua. Kita budak kampung tak pernah pergi Langkawi, tak pernah pergi ke Terengganu, Kelantan pernah pergilah masa saya form 4 dulu, form 3. Gunakan tiket kereta api warrant tiket tu kita pergi Kelantan lepas periksa SRP. So saya ambil lah geologi. Gitulah macam mana saya terlibat dengan geologi. Lepas tu saya kerja pula. Bila graduate 92, oil and gas price jatuh. Memang yang ambil geologi semua nak masuk oil and gas. Kalau tanya siapa pun masa tu nak masuk oil and gas. So memang tak dapat lah. Kita susah nak masuk oil and gas. So saya masuk construction. And then after that saya buat master di Hong Kong dalam bidang geologi kejuruteraan. Lepas tu saya dapat masuk juga oil and gas lepas saya buat master tu. Selama 8 tahun saya kerja di oil and gas industry. Tapi di bidang geologi kejuruteraan, geoteknikal lah. Maknanya saya buat kajian tanah untuk platform-platform dan juga untuk pipe laying apa semua lah. Offshore. Sehinggalah pada tahun 2015 saya kata it's enough lah for me to work with somebody. Kebetulan company saya pula buat volunteer special scheme VSS, saya okey saya ambil lah. Dan lepas tu saya buat sendirilah. Start daripada 2015 sampai sekarang. And I think this is the most happiest time in my life lah. Walaupun meniaga sendiri ni memang tak senang, macam-macam macam-macam ragam dia. Tapi saya happy lah. Saya boleh buat apa yang saya nak buat, dan juga saya diberi peluang untuk menjadi YDP Sedara. Alhamdulillah. Saya nampak banyak benda sebenarnya Sedara ni boleh buat, bukan saja untuk grup kita Sedara, tapi juga untuk masyarakat Malaysia keseluruhannya. So kita dah ada yayasan Sedara pun, so kita akan bergerak lebih luas lah. Jangkauan kita akan lebih panjang. Kita pun ada ramai yang boleh support kita dari segi politik, dari segi ekonomi pun dah ramai yang berjaya budak Sedara. So itulah kita nampak, itulah sedikit perjalanan saya. Kebetulan saya juga adalah Presiden Institute of Geology Malaysia.
dan juga board member ahli lembaga ahli geologi Malaysia. Saya serahkan baliklah Farid. Saya ingat itu cukuplah dulu kot. Okey, terima kasih. Ya, terima kasih Encik Rashid. Itu dia perjalanan kerjaya Encik Rashid yang penuh pancaragam. I think that's very interesting. Banyak benda walaupun saya dah kenal Encik Rashid Tobak lama dah, tapi it's good that this session we know more about you. Banyak benda saya tahu. Ya, ada persamaan, contohnya pasal kerana bapa menghadapi renal failure, sama juga dengan arwah bapa saya. Yeah, there's something common. Baru saya tahu. Now I think next kita akan pergi seterusnya. Ya, terima kasih Encik Rashid di atas perkongsian. Seterusnya Prof Azizi boleh berkongsi bersama kami perjalanan pengembaraan kerjaya Prof ni sehingga kini lepas SPM. Terima kasih Ayed. Assalamualaikum semua. Saya ingat dia punya perjalanan tu, saya dengan Tobak ni, Rashid ni tak jauh sangat beza lah. Kita ada cerita kita, tapi tak apa, kita start lepas SPM. Lepas SPM ni macam Tobak katalah, kita kalau budak sedar dia semua nak fly. Kalau boleh memang berangan nak pergi overseas. But ada sebab-sebab yang kita tak dapat ke sana lah. Jadi macam saudara Rashid tadi, saya masuk ke matrikulasi UKM. Jadi pada masa itu kita main masuk je. Kita bukan ada apa ni, tahu sangat apa yang kita nak jadi apa dan sebagainya. Cuma kita dengar juga mak bapak. Apa mak ini dia nak macam Rashid jugalah nak minta anak dia jadi doktor lah, glamour lah sikit. Apa? Kan? So kita pun ambil sains lah. Tapi masuk 2-3 bulan kena belah katak lah, tikus lah, kita pun dah cuak. So I decided to change. I drop biology and saya ambil ekonomi. Yang lain tu masih kekal lah, physics, maths dan sebagainya. So habis matrik, plan to apply for engineering lah. Sebab physics dengan maths saya okey. And then kakak kata masa tu 87, 88 rasanya. Recession. Engineer seramai tak ada kerja. So dia kata kau ambil accounting lah, dia kata. Kita pun okey, accounting lah. So saya mohon lah buat accounting di UKM tu. So graduate dengan degree in accounting lah. So kerja kita belajar aja kan, tak kira lah program apa yang yang kita buat pun. So habis degree tahun 92. Tahun 92, kalau accounting degree ni kita ada aim jugalah, kita nak kerja dengan Big 4, Big 5 lah, accounting firm. So saya join sekejap ENY, and then dapat pula offer daripada UUM masa tu sebagai tutor. Memang tak pernah plan nak join akademik, tapi bila dapat offer tutor tu, apa yang masuk dalam kepala, dulu tak boleh fly, now I can go. You know, so I pun quit the job and then join UUM. I work hard, I nak fly to US. Dapatlah pergi US, buat masters kat US. Kira lepas hajat lah, lepas hajat. So balik tu I submitted resignation 2 kali juga. Sebab memang tak nak jadi pensyarah pun. Nak guna tu sebagai apa ni, peluang untuk ke overseas. But then pujuk punya pujuk, my deans pujuk dan sebagainya, so I stay back. I stay and then start working on as an academic. That's how it goes lah. Daripada situ, once kita dah decide to continue being an academic, then you have to strive lah. You strive to be the best, and I think itulah kita buat yang terbaik.
Sebab contoh kalau budak-budak SPM bagi saya, kita that's a long way to go lah. Okay, kalau kadang result kurang baik ke, yang bagus tu baguslah. Okay, yang bagus ni normally they will do medical, pergi kat top universities dan sebagainya. Yang biasa-biasa pun doesn't mean that kita tak boleh berjaya. Kan? Yang pentingnya whatever program yang kita buat, you just try your best, you learn, and then rezeki tu ada di mana-mana. Kadang-kadang apa yang kita plan tu tak jadi. Kita jadi benda lain. Macam saya lah, tak pernah berfikir pun, tak pandai pun bercakap. Kan, nak jadi pensyarah ni orang kata kena pandai bercakap. So kita tak pandai bercakap, but we learn along the way. And then daripada situlah, lepas buat master sambung PhD dan sebagainya, dan dapat peluang lah. Akhirnya dapat jadi profesor dan dipinjamkan ke kementerian sebelum dipinjamkan sekali lagi ke Universiti Malaysia Kelantan. So itu ringkaslah dia punya perjalanan dia. Mungkin lepas ni kalau ada soalan boleh tanyalah. I can explain more lah. Terima kasih. Terima kasih Prof ya. I think di atas perkongsian perjalanan. Saya sebenarnya saya baru perasan Tobat dengan Prof Gigi ni satu batch. Saya terlupa. Dan nampaknya ada persamaan. Ada persamaan daripada perjalanan mereka dua-dua menanam harapan untuk melanjutkan pelajaran di luar negara. Ya, tapi macam itulah perjalanan itu yang kita merancang, tapi Allah lebih baik merancang, dan kita lihat bahawa tidak semestinya apa yang kita rancang itu akan berlaku ya. Dan seterusnya, terima kasih Prof Gigi. Seterusnya kita pergi kepada Encik Muhammad Syarif Ari, tokoh pelajar 1985. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana menjemput pada sesi yang pertama ni. Topik pada hari ini iaitu SPM bukan segalanya. Ini sangat-sangat dekatlah dengan hati saya. Sangat-sangat dekat tu disebabkan dalam grup yang ada pada tahun SPM 85 tu, saya tergolong di dalam grup yang sekumpulan minoriti, beberapa orang sahaja yang tidak mendapat result yang bagus. But anyhow, result saya tu sebenarnya is already expected ya. Saya sendiri dah expect yang result saya akan jadi macam tu. So it was a big mistake of me for not studying. So bagi saya time-time yang ada dekat sana tu serupa dah jadi macam saya punya summer camp lah, daripada mula sampai habis. But the turning point was like after SPM. SPM result saya sangat-sangat teruk. Saya gagal dalam 3 mata pelajaran dan saya mendapat aggregate lebih daripada 30. Masih dikira lulus juga walaupun di dalam grade 3 pada masa tu. Jadi lepas SPM tu saya masih lagi belum terfikir untuk buat something which is very useful for me. Sampai saya buat STP. Saya ambil STP pada tahun 87 di Penang, di sekolah Cina yang bernama Chung Ling High School di Air Hitam. Saya seorang je pelajar Melayu yang ada kat situ untuk tahun tu, STPM. Dan result saya pun masih lagi tak apa nak bagus. So that was a big tight slap on my face. Kawan-kawan masa tu semua dah mula berangkat ke luar negara, ke Amerika, ke Australia, ke New Zealand. If I'm not mistaken, ada yang mungkin pergi ke Belgium and so on. Tapi saya masih lagi tersadai. So time-time macam tu membuatkan saya rasa sangat-sangat kecil. I was very small. I felt very small, and I was trying to make myself unseen. Tak nak dilihat dan tak nak dihubungi. Dan nasib baik masa tu kita tak ada WhatsApp and so on. So memang tak boleh dihubungi. Saya kerja di Shangri-La Penang masa tu. The first job I did was I was a public area attendant
cuci lobby, cuci toilet dan sebagainya sebelum dinaikkan ke housekeeping attendant, room attendant, kemas bilik and so on. Kemudian saya dapat jadi tukang kebun. Saya bertugas sebagai tukang kebun, sedangkan pada waktu yang sama kawan-kawan yang lain sedang bertugas lumus untuk dapat first degree ya. Mungkin dah masuk ke tahun kedua ataupun tahun ketiga pada masa tu. Saya masih lagi bekerja di housekeeping department in the lowest position that existed. And then I moved to KL. I work at the ice cream restaurant, and then saya masuk ke ITM untuk buat kursus di ITM. It was just a short course, dan saya bekerja, diterima bekerja, buat praktikal dan bekerja di PJ Hilton. Daripada PJ Hilton tu saya dapat permanent job di situ. So daripada situ ada satu turning point. When I was working as a waiter ya, bila saya bekerja sebagai waiter, tiba-tiba datang seorang rakan saya by the name of Nur Adlan Latif, my batchmate ya, yang masa tu dia belajar dekat UUM, and datang dengan family dia celebrate birthday dekat Palesrai, PJ Hilton. So I was shocked when I served the table and I saw him. He was stunned. Dia tengok saya, dia kata, "Ya, Uncle, apa kau buat sini?" Then I was also asking the same question to him, "What the hell are you doing here?" So that was a turning point. So start daripada situ, saya tengok kawan saya boleh berjaya, kenapa saya tak boleh? So saya ambil kelas malam, saya belajar bahasa Perancis at that time. I took my French language for I think roughly about 2 years at the Alliance Française in PJ, and I passed. Daripada situ saya bernasib baik, saya diterima untuk ditukarkan ke Jepun. Saya bekerja dengan Tokyo Bay Hilton, kemudian ke Osaka Hilton, Nagoya, dan juga di there's one more, Shinjuku Hilton. So 4 Hiltons there in Japan. I covered all. Came back, and then I was working at PJ Hilton again. Balik kepada PJ Hilton sebelum saya ditawarkan oleh owner of PJ Hilton. That time was Pernas Group yang sekarang ni dipanggil Tradewinds. Tradewinds offered saya untuk menyambung pelajaran sama ada ke Amerika ataupun ke Europe. Obviously saya pilih untuk pergi ke Europe, dan saya ditempatkan di alhamdulillah salah sebuah sekolah perhotelan yang terbaik yang ada, iaitu Institut Hotelier Cesar Ritz di Switzerland. Graduated from there, I worked there, I was teaching there for a while, and then I work in Geneva. So that was my perjalanan ya, very quick. I work in Geneva, and Tradewinds requested me to come back. Macam Professor Gigi cakap tadi, dia ada there was one time yang economy was very bad, so I was asked to come back and work for them. I came back, but I didn't work for them. I moved to another chain, which was Renaissance Kuala Lumpur. At that time baru buka tahun 96. So bekerja di situ, bertugas lumus sebab kawan-kawan dah nak balik ya. So I have to be prepared. I have to make sure that I live up to the expectation. Saya harus berada standing dengan kawan-kawan yang akan balik daripada overseas ni dengan degree dia orang masing-masing. So I work really hard, dan alhamdulillah dapat peluang untuk dipilih untuk membuka JW Marriott di Jakarta. So that's when I went to JW Marriott Jakarta to set up the hotel there with together with the rest of the team members. And came back from Jakarta. I was seconded to Shanghai for a while, JW Marriott di Shanghai, di Hongqiao. Kemudian balik ke sini semula. Kemudian saya ditawarkan untuk bekerja di Madinah, untuk membuka hotel di Madinah. So that was roughly about 600 rooms. Kemudian daripada Madinah saya move ke Mekah untuk buka Al Safwa Hotel. Then there was one time my mom was very sick, and then I decided to come back to Malaysia, and balik ke Malaysia. Dah dapat offer pun sebelum balik ni, balik ke Malaysia, dan saya terus ke Langkawi. And then remember ya, untuk anak-anak yang pada lepas SPM, it's your hard work and your sheer determination, discipline and all that. So I started off as a cleaner at the Shangri-La Hotel, and I ended up my career as a general manager of a big hotel in Langkawi. So
that was a big achievement for me personally, dan saya nak benda-benda yang macam tu yang dilihat oleh anak-anak semua. And then selepas daripada itu saya dapat offer dengan my current employer, which is almarhum Tan Sri. And then saya bekerja dengan Tan Sri masuk tahun ke-11 sekarang ni, dan saya dalam tempoh tu saya berpeluang untuk ke Bali untuk buka cafe di Bali, di Ubud. And then came back, and now I'm concentrating behind the scene, setting up hotels and assisting hotels which is in need. So itu yang saya buat sekarang. So that's a summary of my I think about 33 years of working in the hospitality industry. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Cik Syaril di atas saudara Uncle di atas perkongsian perjalanan ya yang jauh 33 tahun. Jadi jika kita gabungkan 3 orang ni, perjalanan dia lebih 100 tahun. Lama perjalanan dia, dan perjalanan itulah yang kita ingin berkongsi di dalam forum ini. Jika saya dapat rumuskan, ada persamaan di antara abang kita bertiga tu. Yang pertama, persamaan yang pertama ialah SPM dia berbanding dengan saya lah ya. Yang SPM pun sama juga tak bagus. Yang pertama lah, SPM mereka tidaklah berapa bagus. Walaupun tokoh pelajar 1985. Yang kedua kita lihat kerjaya mereka ini sebenarnya tidak dirancang. Ya, tidak dirancang, tidak ada perancangan. Yang ketiga, saya lihat faktor ibu bapa memainkan peranan yang penting. Ketiga-tiga speaker menerangkan betapa ibu bapa mereka memainkan satu peranan yang sangat penting dalam dalam perjalanan kerjaya mereka. Dan yang keempat, saya nampak apa yang mereka ingin berkongsi sekarang adalah apa yang mereka telah belajar daripada perjalanan tersebutlah. Jadi untuk itu saya ingin ajukan soalan seterusnya kepada saudara Tobak. Saudara Tobak, jadi kalau perjalanan 30 tahun lebih saudara Tobak ni kerjaya, apakah 2-3 perkara yang saudara Rashid ingin lesson learn yang pelajar-pelajar SPM, baru lepas SPM, pelajar baru graduates, sebab ada pertanyaan di dalam chat ya, adakah ini untuk untuk pelajar lepasan SPM dan juga fresh graduates. Itu fokus kita, tapi kita menggalakkan sahabat-sahabat lain. Terima kasih di atas kehadiran semua. Sekarang kita dah ada 60 orang yang bersama kita. Saya pasti kebanyakannya adalah saudara. Jadi soalannya sekali lagi saudara Rashid, apakah 2-3 lesson learn daripada perjalanan kerjaya saudara Rashid? Silakan. Pertama kali saya ingat sebagai budak asrama, tak kira lah budak sedar pun, mungkin bukan ada budak sedar pun dalam ni. So budak yang duduk asrama ni selama 5 tahun, sebenarnya kita secara tak langsung telah membina satu karakter dalam diri kita. Itu kita ni sebenarnya lebih resistant lah. Staff saya sekarang ni, saya ingat about 70% adalah budak-budak asrama penuh ataupun budak mara. So kita dapat saksikan bahawa bagaimana diorang ni lebih senang nak bekerja bersendirian, lebih senang nak lebih resistant lah terhadap apa-apa juga situasi. So itu yang pertama. Walaupun kita suka dan sedap, memang benda tu terbina dalam diri kita lah. Sepanjang perjalanan 30 tahun ni, saya ada beberapa benda yang saya rasa membantu dalam saya membuat keputusan dan juga perjalanan. Kita sebagai Muslim, kita akan berpandukan juga kepada Al-Quran dan hadis. Satu potong ayat Quran yang saya memang pegang baik, iaitu daripada surah Al-Ra'd ayat 11 yang mengatakan tidak aku ubah nasib satu kaum, lebih kurang macam itulah, tidak aku ubah nasib satu kaum sehingga mereka mengubah nasib mereka sendiri. That is very powerful punya inilah statement daripada pencipta kita. Lepas tu ada satu lagi daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Abdullah
bil masuk ni. Dia ada panjang hadis tu. Cuma saya ambilkan sepotong daripada yang panjang tu, kemudian diutus kepadanya malaikat untuk ditiup kepadanya roh, dan malaikat diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Menetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya dan kesudahannya. Maknanya kita punya rezeki, kita punya ajal, kita punya jodoh, amal tu sebenarnya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kita tak perlu terlalu fikir jauh ke depan benda-benda tu. Cuma apa yang kita perlu buat adalah kita perlu buat sebaik mungkin, mengikut apa juga yang diajarkan kepada kita. Dan that is very powerful juga. Maknanya benda-benda tu telah termaktub, ya. Lepas tu yang ketiga yang saya belajar adalah macam yang moderator bagi tahu tadi, pendidikan, education, career dan juga rezeki adalah satu benda yang boleh seiring dan boleh tidak seiring. Maksudnya seorang jurutera, katakanlah dia belajar sebagai jurutera, tetapi tak semestinya dia bekerja sebagai jurutera. Dia boleh bekerja sebagai seorang petani kalau dia berminat bertani. Tetapi tiba-tiba dia buka online business, menjual makanan contohnya. Menjual makanan itu adalah rezeki dia, di mana dia dah dapat wang sebanyak lebih banyak sebenarnya daripada jualan. So saya nak katakan benda ni sebenarnya kadang-kadang tak seiring. Sebab tu kita jangan risau sangat apa yang masa di depan untuk pelajar-pelajar. So kita belajar dulu. Yang penting you ada degree, kerana proses pembelajaran di universiti itu akan mematangkan kita, mematangkan cara kita berfikir dan juga membuat keputusan. Sama ada kita nak teruskan dalam bidang yang kita belajar, itu kemudian. Kadang-kadang kita tak tahu pun apa yang minat kita sebenarnya sampai kita habis universiti. Rupa-rupanya kita belajar macam nak mati, orang kata, buat kejuruteraan. Ataupun medical doctor contohnya. Ada ramai juga medical doctor yang saya jumpa tidak praktis sebagai medical doctor. Mereka berubah. Ada yang jadi businessman, ada yang jadi trainer dan sebagainya. So jadi education, career dan rezeki adalah tak semestinya bersatu. Tapi of course yang terbaik adalah apa yang kita kerjakan, apa rezeki yang kita dapat dengan apa yang kita belajar ada seiring. That is the best lah. Mana kita belajar, kita belajar law, and then we become lawyer, and then we do business kita set up lawyer firm contohnya. And then kita dapat semua. That mean kita tak perlu fikir satu benda lain yang di luar daripada kebolehan kita. That is the best lah. Tapi selalunya tak seiring. Itu yang ketiga. Saya juga berminat. Saya ni minat dengan Steve Jobs sebenarnya. Steve Jobs ni dia ada dua dia punya yang saya minat lah. Dia kata I think dia punya quotes I think the things you regret most in life are the things you didn't do. Maknanya kalau kita ni sebagai manusia, kita cuba apa yang kita nak buat, kita cuba. So kita sepatutnya tak regret dengan apa yang kita cuba. Sepatutnya kita regret apa yang kita tak cuba. Pasal that's where kita tak push diri kita. Macam Uncle tadi, Uncle Syaril, I think that is a very living example lah. Bagaimana dia push diri dia daripada jadi waiter kepada GM. I think that is very good, good learning process. And then this type of people yang kalau bagi ceramah, saya memang nak look forward lah. Bukan penceramah yang baca buku, daripada buku duk cerita benda ni. That one I tak ni. This is a real life punya experience. And then satu lagi, apa yang Steve Jobs cakap adalah kita ni sepatutnya hidup dengan your time is limited. Saya baca ni lah. So don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the result of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinion drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. So maknanya kita kadang kita kerja, kadang kita kerja makan gaji ke, ataupun kita buat sesuatu yang kita buat tu forever kita buat kerana kita nak please orang lain. Katakan aku mesti jadi doktor contohnya, engineer, because of someone else suruh kita buat benda tu.
padahal diri kita nak buat something else. This something ni yang si Job tu sampaikan lah. And then yang last kali ni Farid kalau boleh sikit lagi satu lagi adalah Jack Ma. Jack Ma ni dia ada bagi statement yang saya rasa memang kenalah diri saya. Saya kalau pergi kelas di universiti pun saya gunakan Jack Ma dengan Steve Jobs punya quotes. Apa yang Jack Ma kata, dia kata before 30 learn. Dia kata sebelum 30 tahun, umur 30 tahun belajar. Jangan sibuk nak kaya kan. So belajar, cari pengalaman apa semua. Lepas tu bila umur masuk 30 ke 40 baru you dah ada cukup ilmu, dia kata then think what you want to do. Apa you nak buat, you buatlah masa 30 dengan 40 tu. Because you can still fail dan bangun balik masa umur 30 ke 40. And then dia kata bila masuk 40 ke 50 kita buat apa yang kita baguslah. Maknanya we become a consultant ke, we become kalau kita nak training kita akan ngajar orang ke apa ke. And then by 50 to 60 dia kata we start to develop other people. That means giving back and then develop young people for the next generation. Barulah kalau kita cakap dalam konteks Bumi Putra, barulah ada kesinambungan dalam konteks sedara tu sendiri. Kalau sedara yang berumur 50-60 train yang lebih muda, barulah ada kesinambungan tu. Pembelajaran dan juga kita sambil-sambil kita mengajar orang lain, sebenarnya kita mencurahkan ilmu. Terputus anak Adam itu bila dia mati kecuali 3 perkara. Ilmu yang dimanfaatkan. Ini ilmu juga ni kalau kita membina potensi anak-anak muda itu adalah ilmu yang kita manfaatkan. Lepas tu Jemaah kata lepas 60 tahun you stay with your grandchildren. Dalam konteks kita orang Melayu ni mungkin lepas 50 tahun rapat-rapat kalau degi dengan surau kan, dengan masjid ke something like that lah. Then cuba tingkatkan amalan dan sebagainya. I think this is very valid untuk our ni lah. Saya ingat apa yang dikatakan tu lah dengan perjalanan saya hidup saya rasa memang sesuai lah. Saya serahkan balik ni Cik Basir. Cik Farid. Terima kasih Cik Tobak. Just to summarize apa mungkin ada yang terlepas Cik Tobak berkongsi baru masuk. Cik Tobak cerita pasal kepentingan bahawa rezeki kita ni semua dah tertulis dan kita perlu buat yang terbaik. Saya juga terpanggil bila Cik Tobak kata sebagus-bagusnya idealnya dia sejajar sejajar kita punya education, kita punya minat dan juga kerja kita. Dan juga kita kena live our life lah because as you rightly mentioned, regret what we do not do. So this is Prof Gigi, since Tobak tadi mention about kita kena align lah kita punya minat. Tadi Prof Gigi ada sebut tak minat nak mengajar tapi you end up as Vice Chancellor nak bercakap tak pandai, nak kira pandai bercakap ni saya pun tak pandai bercakap Prof. So maybe you can share about the alignment. Okay, terima kasih. Saya ingat ginilah, kita semua ni manusia ni dia melalui laluan yang berbeza lah. Macam Tobak sebut tadi, ada yang agak smooth, ada yang berliku sikit, macam Uncle ada share tadi. Dan tak semua orang boleh jadi genius ataupun intelligent. Sebab bagi saya rasa intelligent itu boleh bawa kita ke satu tahap sahaja. Selepas tahap tersebut, ada banyak lagi faktor lain yang menentukan sama ada kita berjaya ataupun tidak. So dalam kata yang mudah lah, saya ingat perseverance, persistence, hard work. 3 tu, sebab saya melihat benda-benda 3 ni dia akan attract opportunities. Kalau kita kerja kuat, peluang tu akan datang. Perseverance, kita persistence untuk dapatkan apa yang kita nak. Even kalau macam Mayit sebut tadi lah, saya tak pandai bercakap. So macam mana nak jadi pensyarah kalau tak boleh nak bagi lecture dengan baik. So you need to improve yourself. So bagi orang ada setengah tu dia born speakers. Dia memang seorang pemidato, dia memang baik macam Tobak lah. Tobak dia hebat bercakap. Saya tak pandai. So that I need to work harder in that area. Sama juga dengan bahasa Inggeris. Kita tahu zaman sekolah dulu budak sedar ada set A sampai set E. Ada yang
duduk maintain je daripada set D sampai set E, daripada form 1 sampai form 5. Sebab kita masa tu mungkin kita tak sedar the importance of English dan sebagainya. But once you realize that, I think you need to work on it. Nothing is impossible pun. Saya percaya kalau kita betul-betul usaha, kita akan berjaya. Dan kadang-kadang dalam live, mungkin tadi Uncle ada share, dan saya juga, I can give you examples lah. Ada kawan-kawan saya masa matrikulasi, for example, dia gagal matrikulasi. Tak dapat sambung ke universiti. Tapi ada seorang tu, dia jadi a very successful businesswoman. Dia jadi millionaire, dia hit million punya ni. Masa tu kita baru struggle 1,000-2,000 punya gaji. Dia dah boleh hit 1 million daripada perniagaan dia. So Tuhan nak bagi dia peluang yang lain. Ada seorang lagi gagal juga. Kemudian dia masuk buat fisioterapi. Tak ada orang nak buat fizio masa tu. Yang kita nampak at that time, late 80s, early 90s, semua orang nak jadi doktor je nampak. Fizio bukan satu bidang yang orang nak buat. So dia start balik dengan ambil diploma, degree, sampai dah ada PhD, and now he's also a professor in that particular area. So macam sometimes failure ataupun bukan failure lah, dia kadang-kadang kita kurang berjaya at one particular time. Contohnya SPM tak bagus, doesn't mean that's the end of the world lah. Kan, kita boleh usahakan, dan kalau boleh with certain guidance lah. Kita nak kena match juga. Satu kena ada minat juga. Minat will drive us through kan. Dan macam Tobak pun ada mention tadi lah, at the end of the day, saya ingat paling penting usaha tu. Kita orang Islam, kita usaha dan kita doa dan tawakal. Doa tawakal saja tak jadi juga kalau kita tak usaha. So I think to make it short, macam saya kata tadi lah, the key points is that we need to be the perseverance, persistence, the hard work, and the belief in ourselves lah. Kadang-kadang dia ada certain different people, they have different motivating factors. And so but we need to have that will push us through lah. But macam dalam career pula, once we reach certain level, it's not about being a success anymore. You want to be like a person of value rather than a person of success. So that is a different story lah. So my last advice kepada anak-anak yang baru lepas SPM ni, kalau tak cemerlang mana pun, it's okay. Jalanan masih panjang, mungkin your future tu will be better than those who perform really well. So never give up, keep on working, believing, things like that. Terima kasih. Thanks, Prof. Prof share about persistent, hardworking, and as well as perseverance. Really good sharing. Now, tadi Prof Gigi had mentioned about fail, about failure. Of course, fail basically, kalau you tengok fail is an acronym for first attempt in learning, FAIL. So it's not really you don't learn anything. It's your first attempt in learning. So when you also mention yang perjalanan berliku saudara Syarif Ali, ya. Jadi Cik Syarif Ali mungkin boleh berkongsi perjalanan yang berliku tu, sebab nampak berliku tapi ada juga indahnya, sebab contohnya dapat bini Jepun semua tu. mungkin boleh ceritakan dalam perjalanan berliku ni mungkin ada keindahannya ya. Okey, terima kasih. Terima kasih juga pada Tobak, pada Prof yang dah bagi tahu tadi ya, dia punya perkara yang penting tadi. Saya sebenarnya sangat suka bekerja sama dengan anak-anak yang kurang bernasib baik di dalam peperiksaan SPM, sebab saya berada di dalam I was in their shoes. So saya lebih mudah faham apa yang dia orang alami sekarang, especially to those yang gagal ataupun tak memberangsangkan result SPM, result STP,
But one thing for sure yang saya dapat bagi tahu di sini, dia ada beberapa perkara, beberapa faktor yang akan melonjakkan balik anak-anak kembali kepada paras yang sama dengan yang lain ataupun mungkin lebih baik daripada paras yang kawan-kawan yang lain. So dia ada beberapa faktor. Salah satunya ialah disiplin ya. Disiplin ni sangat penting. Kebanyakannya boleh cakap saja tapi practicality tak ada. So dia tak ada disiplin. Dia buat kerja tu sekerat jalan sahaja. So bagi saya disiplin ni sangat-sangat penting. Dan salah satu yang saya belajar apabila saya dihantar ke Jepun adalah untuk membawa pulang etika kerja masyarakat Jepun. So timing is very important. Kalau if you are a student sebagai contohnya, your timeline to submit your assignments and all that is very important. Kemudian jika anda bekerja, waktu masuk kerja, waktu habis kerja, itu semua sangat-sangat penting. Waktu meeting and so on, sangat-sangat penting disiplin. Kemudian passion ni saya sebenarnya macam yang lain-lain juga, saya sebenarnya tak fikir pun yang saya akan bekerja di bidang perhotelan ni selama ni. It's just coincidence yang saya sementara tunggu result STP, saya nak apply guru sandaran, memang tersandar budak-budak tu nanti sebab saya punya result terlampau bagus. So the easiest job for me to get at that time was to work in a hotel. So itulah permulaannya. Jadi apabila saya bekerja di hotel, timbul minat saya sebab saya suka berjumpa dengan orang, saya suka bercakap dengan tetamu-tetamu saya, dan important untuk saya pada waktu itu dan in fact waktu sekarang ialah menyelesaikan masalah. Saya suka bila ada masalah di hotel dan saya yang dipanggil untuk attend to that problem, saya suka selesaikan masalah there and then dengan secepat mungkin, dan you get the result immediately. People will come and tell you, oh, thank you very much, Syaril. Everything has been solved. So that to me is one kind of a satisfaction yang saya dapat. Saya tak suka tunggu lepas seminggu baru diberitahu kata, oh, that was a good job that you have done. So bekerja di hotel ni dia dapat immediate response ya. So daripada situ timbul saya punya minat. Saya kata, kalau inilah dia punya ganjaran, bukan dari segi financial, but dari segi satisfaction, saya boleh dapat dengan cara macam ni, oh ini saya betul-betul minat ni. Kemudian daripada situ saya bermula sikit demi sedikit. So bila dah ada passion tu, dia kena ada drive. Drive dia adalah, it's like a carrot. Orang kata dia letakkan carrot di depan. Jadi saya pun letak carrot di depan saya. Saya setkan dalam masa budak-budak batch saya nak balik, saya masih lagi waiter. Jadi dalam masa setahun ataupun 2 tahun budak-budak ni nak balik, nak graduate daripada overseas and come back and work as engineers, work as doctors and so on. Do I still want to work as a waiter and serving them? No way. So anak-anak harus letak satu benda sebagai carrot di depan untuk bergerak ke depan. Jika tidak, anak-anak akan sambil lewa sahaja buat sesuatu tanpa ada arah tujuan, tanpa ada goal ya. So saya letakkan drive saya di situ dan saya letakkan carrot. Pertama ialah anak-anak kawan-kawan saya yang akan pulang daripada overseas. So I have to be at the same level as them. And then selain daripada itu, di dalam sama kategori dengan passion dan drive, saya letakkan di sini sebagai hungry ya, sentiasa dahagakan sesuatu, sentiasa lapar. You are always hungry for achievement, for new achievement. Bila saya bekerja sebagai waiter, saya hungry to become a captain. I was hungry to become a supervisor. I was hungry to become a manager and assistant F&B manager, hungry for F&B director post, hungry for everything. So itulah yang menyebabkan saya sentiasa bergerak ke depan tanpa ada gangguan. Of course ada gangguan kiri kanan, office politics and so on. Saya that to me will not stop me lah. So anak-anak, when you set your goal, when you have passion in doing whatever you want to do, go ahead. Lain pada tu, satu saya nak pesan pada anak-anak, there's no shortcut ya.
shortcut. Saya mengambil masa selama berpuluh-puluh tahun untuk berada di apa yang saya ada sekarang ni. Walaupun I still have a long way to go, but it took me roughly about 30 over years to sit where I am sitting now, and to ride my luxury scooter 150cc, which I'm happy about. So anak-anak, there's no shortcut. Dia bukan buat hari ni besok dapat result. No way. Itu semua scam. Itu semua yang cepat kaya tu. Itu bahaya. So please be very careful. Your roots ada, your ground you have to stand on the ground. Dan akar mesti kuat. Pengetahuan mesti kuat di dalam bidang yang adik-adik ataupun anak-anak ceburi. You have to be strong in whatever you do. Then you are able to stand up very strong. Kemudian you have to be very firm in making decision. When you are in a certain level, you have a chance of making a decision. So pada level yang tertentu tu, of course you need to get everybody's consent. But at one time you need to make it's from your heart, it's from your mind, it's from your heart. Minta doa banyak-banyak that you make the right decision, because that decision is not only for yourself. That decision is for your company. It's for hundreds of people who are working behind you, who are supporting you all the while. So don't take things for granted. Firm in making your decision, and firm in believing the right principle. Right principle. If you are a Muslim, so believe in the teaching, and it can be anything. It can be anything. It can be non-Muslims. So just firm in your belief, firm in making decision, and pastikan yang decision anda itu adalah decision yang boleh membantu orang-orang lain untuk maju ke hadapan, bukan untuk diri sendiri. Ya. So saya rasa itu sahaja kot untuk. Terima kasih Cik Syaril. I think the 4 things that I get from you, satu, disiplin, setting goals, kena dahaga, hungry. Ini bukan dahaga, patutlah minum. And finally, to be firm. Now, there's a question. Now, I'm looking at our chat sekarang, tengok chat. There's one question, I open to the 3 of you. The question is, minat tu, apakah peranan minat ni? Sebab ada orang kata kita nak buat kerjaya ni, we have to depends on our passion. Kita kena ada passion. So open to 3 of you, siapa nak cakap dulu? Bagi Prof dulu cakap lah, Prof. Boh, minat ni, apa minat tu penting ke tak penting minat ni? Dia yes and no lah. Minat tu kadang-kadang what drive us. Ada orang dia buat apa yang dia minat, and that make them successful lah. Tapi kalau tak ada minat pun, sometimes you don't have a choice. Kita tak ada choice. Macam kes saya lah, saya tak minat pun jadi pensyarah awalnya. Dan minat itu timbul kemudian. Timbul kemudian. Kita boleh buat apa yang kita tak suka pada awalnya, bila kita push ourselves, and eventually kita akan minat benda tersebut. So sekarang ni walaupun awal dia tak minat, saya rasa being an academic is a wonderful career. Sebab you have the opportunity to mold, to nurture anak-anak kita. So from there you become passionate walaupun bukan pada awal ni. So pada Prof, minat ni boleh dipupuk lah ya? Boleh. Cumanya kita jangan banyak apa ni, kalau dalam buku The Magic of Thinking Big tu, dia ada mention what David Cross, he mentioned about excuses disease, penyakit yang selalu ada macam-macam alasan. Aku tak minat, so kita tak buat dan semua kan. Sedangkan kita tak cuba lagi pun. Itu je. So whatever it is, you just strive to deliver the best. I think itu je. Betul ya.
Because if I can put my case near Prof. Ya, Rashid, minat macam mana? Okey, ada juga saya pergi ada satu company lah dekat dia punya leave tu dah ada tulis do what you love, the money will come. Okey, maknanya kalau kita betul-betul macam Prof-nya case, dia mula tak minat, lepas tu dia jatuh cinta, lepas tu baru dia minat kan. Tapi kalau dah minat tu, kalau kita buat apa yang kita minat, insya-Allah duit akan datang kemudian. Maknanya kalau kita buat bersungguh-sungguh dalam apa juga bidang. Contohnya sekarang ni budak main game main e-games. E-game kalau buat bersungguh-sungguh, sekarang ni boleh jadi millionaire kan. So maknanya you kalau minat buat bersungguh-sungguh, macam Syari cakap tadi, Uncle cakap, kena buat bersungguh-sungguh lah. Jangan buat separuh tiang ni kan. Lepas tu kita benda dia tu akan dapat pulangan dia akan dapat lah. Contoh saya pernah at one junction, saya pernah dapat PTD. Saya lepas satu interview PTD untuk second round lah. So at that point of time, I'm one of the yang boleh cakap English lah. Yang ramai yang pergi join interview tu ramai tak boleh cakap English. Budak kita lah, budak Melayu ni. So my chances very high. Tapi I decide I suka geologi ni lah. I suka travel, I suka buat kerja-kerja luar apa semua kan. So I stay back. Alhamdulillah I not regret lah with my decision lah. Itu je. Yes, Brother Tobak. Ya, Cik Syaril, macam mana passion ni? Oh, minat. Minat. Saya sebenarnya dulu minat nak jadi lawyer. Lawyer buruk tu. Itu memang minat saya tu. Tapi malang je, result tak begitu bagus untuk meneruskan minat saya. Jadi saya berubah. Jadi daripada tak ada apa nak buat, dan saya bekerja mula-mula bekerja di Shangri-La tu, yang asal daripada tak ada apa nak buat. Kemudian di situ timbul minat. Di situ timbul minat untuk mendalami lebih lagi. I know that there's something that the job can offer. So big opportunities. Kalau Prof dengan Tobak kata tadi, opportunity untuk bekerja di luar negara ataupun belajar di luar negara. So I was at that time, I know that my studies was not very good. So I was trying to find a way of how can I mendapat peluang untuk bekerja di luar negara. So tiba-tiba timbul minat. So itulah dia. And then it's always interesting because Prof ada mention tadi pasal the book about the book, The Magic of Thinking Big. And that was actually the first book that I read about changing of some sort of like a paradigm shift, the way you look at things differently, and then rather than making excuses and so on, why don't you do it and try and do it, and when you do it, try to be the best. So that was the first book that I read. It's The Magic of Thinking Big. So pada saya minat tu boleh di nurture, boleh dipupuk selepas itu, tetapi seperti Gebak kata Tobak tadi, jika ada minat dan result kita pun selari dengan minat kita dan peluang yang kita dapat pun selari dengan minat kita, by all means please go ahead. You will be insyaAllah will be successful if you. Thanks, Cik Syaril. I think that's a comment daripada chat daripada saudara Mustaqim. Ni mungkin senior kita kot, tengok daripada nama ni saya tak pasti. Dia kata what about market relevance? Kalau minat tapi tak relevan dengan market pun susah juga, betul juga. Kita minat tapi tak relevan dengan market susah juga. Dan juga tanya soalan pada saya, minat ke dengan bidang HR? Pertama kali saya tak tahu, masa saya minta HR tu, saya tak tahu apa benda HR tu. Ini tahun 1991 kot, saya tak tahu. Kenapa saya, HR tu pada saya, kita punya cara membuat keputusan masa kita muda tu lain. Betul tak? Dia tak ada yang structured lah. So kita decide, kadang-kadang kita berdasarkan kepada kawan-kawan, kita buat keputusan
berdasarkan faktor-faktor yang pelik lah. Contohnya pada saya punya keputusan saya nak belajar senang kan. Saya tengok HR ni macam senang ni, saya pun apply dan dapat HR, alhamdulillah. Tu macam Rashid katalah, rezeki itu dah tertulis. Nak kira kan saya pun tak tahu macam mana saya masuk pergi interview tu, senang je saya jawab. Sebelum tu saya pergi interview juga untuk sambung belajar marketing. Masa interview tu saya tak tahu apa yang saya jawab. Lepas tu saya keluar apa aku jawab ni. Walaupun saya dah prepare macam-macam. Saya minat marketing. Memang masa tu saya minat marketing. Branding tu memang saya minat. Tapi apply marketing, pergi interview tak lepas. Pergi HR, masuk masa interview very smooth. Masuk HR, dapat scholarship. Masa tu saya dapat 5 scholarship lah. Saya pilih Telekom Malaysia. Keputusan mudah, mana paling banyak, mana paling banyak duit, mana paling bond paling pendek. Masa tu Telekom Malaysia, saya pun masuk Telekom lah. Jadi you are right, minat itu boleh dipupuk. Now, dalam kita punya peserta forum pada hari ini, bukan sekadar pelajar baru lepas SPM dan juga fresh graduate, kita ada banyak juga bapa-bapa yang mempunyai anak-anak akan SPM, dah SPM ataupun graduates. Cabaran kita zaman sosial media ni, sebab itulah kita terdetik untuk buat program tajuk SPM bukan segalanya. Sebab dalam SPM mana good result, dia akan keluar. Dia tunjuk kan, pergi ambil result bagus kan. Wah, ni result bagus. Yang post bukan anak, yang post bapak dia. Oh, very good kan. Kawan pun puji. Bagus, tahniah, congratulations. Tapi kita kena ingat ada juga kawan-kawan kita, anak-anak dia SPM tak berapa bagus kan. Jadi adakah itu pengakhiran? Jadi anak pun, saya mengingatkan diri saya lah. Saya anak SPM dah tak ada dah. Anak saya tak ambil SPM pun. Kadang-kadang kita memberi tekanan kepada anak-anak ni kan. Result tak bagus, apa nak jadi kan. Jadi mungkin untuk perkongsian kepada panel, apakah peranan kita sebagai bapa terhadap anak-anak kita ni lah berkaitan dengan SPM. Siapa nak jawab tu dulu? Saudara Rashid? Prof. Gigi? Okey, saya ada anak baru lepas SPM sebenarnya, ada anak perempuan dapat 7A 5B. Dia sekolah agama, so ada banyak sikitlah subjek dia ambil kan. Memang kita lain lah. Dulu kita tak tahu apa-apa pun. Lepas SPM kita tak tahu nak pilih apa semua. Arwah bapak saya dia suruh apa tahu? Dia suruh ambil kalau kau tak boleh jadi doktor, kau jadi cikgu. Pasal masa tu doktor dengan cikgu dia senang kerja, dia nampak kerja je. Kau tengok sepupu kau tu baru keluar daripada civil engineering tak dapat kerja. Buat apa kau nak ambil engineering? Dia cakap macam tu, kan? So itu je yang kita punya guide. Kita tak ada guide lain. Tapi sekarang ni budak sekarang ni dia boleh cari semua information di ujung jari. So memang kita patut bebaskanlah apa yang diorang untuk ni lah. Then sebenarnya bila dalam keadaan sekarang ni dia bukan lagi knowledge base, dia dah kepada skill base juga. Maknanya orang yang ada skill, kita lihat negara maju lah, dia tak perlu proper kena pergi office ke, kena pergi big corporate ke apa ke. Tapi kalau dia ada skill, dia ada innovation ataupun dia boleh buat sesuatu benda sendiri, dia boleh kerja dekat bawah-bawah rumah dia je. Kalau kita lihat how this Steve Jobs dengan Steve Wozniak start pun, dia start kat workshop belakang rumah dia je untuk buat start Apple kan. So this kind of thing that we should nurture among our young generation lah, especially yang Bumi Putra ni. Kalau kita lihat online business sekarang ni yang kontrol Bumi Putra. So benda ni patut diperkembangkan lagi, diperkemaskan lagi. Kita nak maknanya tradisional. Sebab tu kita buat forum benda ni kita nak bikin lebih luas. Maknanya tradisional, kerja-kerja tradisional yang macam jurutera, doktor, bukan tak perlu, memang perlu dan sentiasa akan perlu. Tapi kita should lihat benda-benda yang selain daripada yang academic base ni lah. Itu yang saya ingat untuk mak bapak sekarang lah, macam saya lah, anak-anak saya memang bagi seluas-luasnya. Tapi kalau nak akademik, saya cakap dengan dia, if you want to go academic, go for the
regulate profession. So regulate profession maknanya once you decide you tak nak kerja dengan orang, you buka sendiri, you boleh operate as a professional lah. Tapi kalau you tak nak academic base, then you have to go for combination lah. Maknanya ada ni lah, kepakaran yang lain-lain tu lah. That's my view lah. Okay, Farid. Yeah. Tak dengar. Prof Gigi. Prof Gigi. What is your advice untuk nasihat untuk ibu bapa? Payah juga nak nasihat ni. Dia macam ni lah. Saya ingat anak kita ni macam-macam. Ada yang pandai, ada yang kurang sikit dan sebagainya. Ada yang laluan dia tu smooth. Ada yang mungkin result tu kurang baik. Mungkin tak berpeluang masuk universiti. But I think in my case lah, saya pun ada anak yang baru dapat result SPM, not very good. But she has like dia punya kelebihan dia lah. One is di bahasa dia, English. Dia pandai tak macam bapak dia dulu. Bahasa Inggeris dia boleh, and her inclination is towards art. So kita cubalah cari yang sesuai dengan dia. And I think instead of scolding ke apa semua, we give more encouragement lah. More encouragement, trying to find through discussion apa yang dia suka, apa yang dia tak dan sebagainya. We try to match that. We find a way lah. And sebab sekarang ni di Malaysia ni kita ada banyak sebenarnya. Kita ada universities, kita ada polytechnics, kita ada colleges dan sebagainya. Kalau yang tak boleh masuk university top macam UM ke apa semua pun doesn't matter. I think the future is still there. We just trying to find the best way lah. Dan kita tak boleh nak paksa. Yang Tobak sebut tadi, I think that is no longer relevant lah. Macam contoh tadi lah, kalau kerja kan, dulu zaman kita bila graduate kerja berlambak, you can choose. Budak-budak sekarang they don't have that opportunity anymore. People are struggling to get a job. So the process that they have to go through, the knowledge, the skills that they need to equip themselves will be different from us. Dulu kita lain. Jadi even kalau saya boleh share sikit lah, UMK kan. UMK is quite a young university, but our main advantage is that we teach students how to learn, how to do business. Contohnya kita ada warisan. Program warisan ni nak kerja apa sangat? Tak banyak pun peluang pekerjaan. So but the good thing about UMK is that pelajar daripada program warisan ni yang memang education background dia tu rendah lah. Tapi dia orang pandai berniaga. They do like the venture into apa ni dia panggil gig economy, they provide services dan sebagainya. So itu yang kita kena cari peluang-peluang yang sesuai lah dengan anak kita. Saya ingat that's my take on it lah. Yes, thanks Prof. Yeah, I think Cik Sharin, what? Hello, Cik Sharin. Yeah, listening. My take is don't dictate your children on what needs to be done. Kadang-kadang kita frust. Kita dulu nak jadi lawyer walaupun result tak mengarah ke lawyer kan. Jadi kita frust pasal kita suruh anak kita jadi lawyer. So itu akan jadi masalah tu rasanya. So it's the best to their capabilities. Kita kena of course we need to guide. Kita kena guide ke arah jalan yang betul dengan proper guidance. InsyaAllah they will be successful dan whatever they do in the next couple of years, for example, it's up to them. As long as dia tak menipu, dia tak terpesong, and so on,
I'm all for it. So important advice is do not dictate lah. Do not dictate. Good point. Yeah. Tadi Prof. Gigi ada mention about unemployment. Just give some figure ya. Data pada 2019, IPTA graduates ada 300,000. Yes, 2019. Out of 300,000 at that time, unemployment yang dapat kerja hanya 200,000. So another 100,000 unemployed. This was pre-pandemic, pre-COVID-19. So imagine sekarang unemployment rate. Data daripada statistik, tak salah, the latest one, unemployment ada 780,000. So can you imagine that? It's not like during our time it's difficult. Now, there's one question which is very interesting from the panel, from audience. Soalan dia adalah, since kita kerja pun tak banyak sekarang, limited bukan kerja tak banyak. Graduates pun ramai, tak macam dulu kan. Soalan dia, should we focus on soft skill ataupun hard skill? Soft skill ke technical skill? Mana satu nak fokus ni? Prof. Gigi nak cakap lah tu. Bagi dia cakap lah. Okay, akademik dia cakap. Kita macam ni lah, saya ingat. Kita tak ada kata yang hard skills is more important than soft. Kedua-duanya tu penting. Kedua-dua penting. I think first thing, of course, you must be able to communicate well, and you must have the confidence to communicate. Itu yang pertama. Student kena ambil peluang kalau dapat masuk universiti untuk enhance dia punya communication skill, dan kalau boleh dalam bahasa Inggeris. English proficiency is very important because that will give the students confidence lah. Dia lebih confident bila kita pandai cakap ambutir. Kita tahulah dulu kita tak pandai kan. Nak masuk McDonald, nak order, tiba-tiba waiter tanya dalam bahasa Inggeris dah cuak dah. Itu contoh zaman dulu lah. Kan? Jadi kalau kita ada kelebihan itu, dia akan memberi confidence level yang berbeza. Dan pada masa yang sama, dari segi hard skill, I think itu sangat penting. Dalam konteks universiti lah, saya boleh kongsi apa yang kita cuba buat di UMK. We need to give more exposure in terms of the practical experience, the hands-on, supaya pelajar itu dapat merasa, instead of giving them the theoretical aspects. Itu satu. Dan sebab dia, what make people success ataupun survive ni, saya fikir that dia punya the creativity, the innovation dan sebagainya. Selain daripada pandai buat fokus pada satu saja, they must have that capability. Itu yang bila competition tu dapat kerja tu tinggi, what make you different than the rest. Itu yang kita sampaikan. Dan juga di kementerian dan apa yang kita buat universiti juga, we try to open up opportunities for students to do business. Ini juga memberi peluang pada mereka. Contoh kalau di UMK, people don't know this, but we have almost, student kita ada dalam 11,000, but there are like almost 2,000 students who are doing business in campus. Dia belajar, dia buat, dia meniaga. It is also, they will teach them about time management as well. So kita ada dalam 800 lebih lah registered student companies. Some are doing very well, making 100,000 sales per month. Ada yang 5-6,000, ada yang 1,000 dan sebagainya. But what's more important is the experience that they gain from that process. Jadi kalau kita lihat, perasan tak? Contohnya, why you become successful in HR? Sebab engkau berani bercakap, pandai bercakap dan sebagainya kan. Syarif pun you can speak very well. Iyalah, maknanya dia kena ada that level of that skills lah, selain daripada knowledge. Kadang-kadang knowledge saja orang dapat A ni, kalau kat universiti, if you study hard, you get the knowledge.
and you can answer the exam. Yes, yeah. You may not have other skills to make you successful when you go out there. So kena balance lah. Bagi saya Yeah. itu je lah. Dua-dua penting. Thanks, Prof. Thanks. Cik Rashid, saya nak tanya soalan lain ni daripada panel. Very interesting. Ini soalan daripada anak muda. Rasa batch saya ni 2011. Panel, dia kata soalan dia, is it normal for people at our workplace to have a very high expectation once we declare ourselves as dara? I can feel it at my workplace. Saya rasa dia baru masuk kerja ke, dia beritahu saya ni sedara, terus high expectation. Betul ke tak betul ke, macam mana ni? Siapa suruh declare? Okey, saya juga aktif dalam Kita kena bangga. Kita kena bangga, bro. Kita ada satu lagi organisasi yang kita panggil Gabungan Satuan Alumni SBP Malaysia, di mana dia menggabungkan semua alumni. Sekarang ni ada 70 dekat Malaysia ada 70 SBP, sekolah sains apa semualah. Ada 10 sekolah premier. Sekolah dia ada SBP, lepas tu dia ada SBP Premier. SBP Premier ni salah satu adalah SDA lah, MCKK, SDA, STAR, TKC, STF, Jenan, Kisas, dia sekolah-sekolah lama tau, sekolah yang asal-asal diwujudkan. So sekolah-sekolah lain ni memandang tinggi sikit daripada kita. Even within SBP, kalau pasal kita lama daripada yang lain lah. So if you declare yourself as Darian, definitely orang akan pandang you tinggi lah. Macam juga budak MCKK, kalau declare MCKK je, budak-budak yang non SBP macam kita, memang kita tak heran lah budak MCKK kan, kerana mungkin yang ni pun ada ni kan, tapi budak-budak yang bukan SBP usia apa kan, jangan sebut MCKK sangat sebab ada student MCKK. Raja Raiman tu MCKK tu. Oh okey, MCKK. sorry Raja Raiman, sorry, bukan ni contoh. Maknanya kalau yang orang luar dia akan menganggap, oh padahal dia jadi pengarah contohnya pasal dia budak MC. Oh padahal dia jadi MD, dia budak MC, something like that. So bila budak sedar ni pun akan ada perception yang sama juga. Oh, budak sedar mestilah bagus. Budak sedar mesti sekurang-kurangnya menjadi ketua departmen ataupun menjadi orang yang ke depan. Tapi kalau ini satu paradigm yang kita selalu bincangkan. Kenapa budak sedar ni bila dia dengan budak MCKK contohlah kan, ataupun budak sedar, kadang-kadang budak sedar ni dia ke belakang sikit. Tak boleh. Kita kena sama level. So that how we should put ourselves. This is the thing that we talk about. Farid, we talk about core value. We talk about core value. Kenapa perlunya kita berdiri sama tinggi dengan budak-budak SBP lain ataupun budak-budak MARA yang lain, kerana kita adalah premier boarding school. So in my CV, I always put that I'm the YDP of Sedara, Sekolah Dato' Abdul Razak Alumni, one of premier boarding school in Malaysia. So this CV go worldwide. So you see what I mean? I'm proud of to be Sedarian, tapi bukan proud saja, I have to prove that I'm a good Sedarian. So memang expectation very high. Once you put yourself as Sedarian, out there people memang tengok you tinggi lah. Even bila kita communicate dekat Facebook contohnya, saya dengan ada, bila ada soal jawab, kita buat something lah. Ada je orang lain, orang luar, ini sekolah mana ni? Ini budak sekolah mana ni? Something like that. So you have to live with it lah. Become a Sedarian, you have to live with it lah. Okay, Farid, serah balik. Yes, thanks. This is Cik Syaril Ali. Another question, but before that, peringatan kepada audience, saya nampak tadi ada promote MU. Saya harap jangan, sebab ramai penyokong kelab-kelab lain di dalam ni. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada soalan sila letakkan di chat group ya. Kita ada setengah jam lagi. We have another half an hour. Please post your question in the chat. Now the question to Encik Syaril, itulah I punya line ni. Sejak I tinggal, since I left TM ni, dorang ni lah.
Okay, the question Cik Syarihari, what is your greatest challenge in your career ni? Apa ada soalan ni? So nak tanya you, what is your greatest challenge in your career? My challenge, the greatest challenge adalah my diri sendiri ya. Okay. Because, diri sendiri. It's very interesting because there are times when you are down. There are times when you think that other people are superior than you, especially when you work with Mat Saleh, for example. But as a matter of fact, when I was working with everybody was Mat Saleh lah. Hello? You realize that you are the only one who actually perform. So our challenge yang kita rasa kita ada inferiority complex. Kita rasa handsome tu dah memang handsome dah daripada dia orang. So benda-benda yang macam tu. So I feel that it's myself that I have to be able from. So the challenges is diri sendiri yang bila dapat assignment, for example, alamak assignment ni susah lah, macam mana nak buat ni, alamak the revenue yearly, the year to date ataupun month to date, your revenue ni is very low, how am I going to increase? But it's all about myself. If I believe that I can achieve whatever I am set to achieve, saya rasa saya tak ada masalah langsung. So at one time, of course, when you are in the beginning, you feel that orang lain tu semua lagi bagus. But then come to a time when you are almost at the same level with them, you will realize that all these people, sebagai contohnya masa saya di Jakarta, masa kita nak buka JW Marriott Jakarta dulu, semua Mat Saleh, it's just unfortunate that kita punya nature ni, kita ni diam, kita tak menjawab. So in that session, when we were about 1 week to open that JW Marriott Hotel yang besar at that time di Jakarta, everybody was like bagi cadangan itu, bagi cadangan ini, bagi cadangan itu, bagi. Saya rasa masa tu saya rasa I can't do this. This is just too much. But then after a while you realize that dia orang ni semua cakap saja. I see. They are not doers. They are not doers. Dia cuma cakap saja. Whereas saya selain daripada bercakap, saya juga buat. So now for example, if I am not that kind of person yang tak buat dan cuma bercakap saja, so it's going to be tough. Jadi cabaran untuk saya di bidang saya ni, hospitality ni, saya rasa semuanya ada cabaran masing-masing, tapi it's about me myself lah. I have to overcome my own judgment, my own apa tu semualah. So insyaallah you should be alright once you have the confidence and once you have the experience. Insyaallah you should be able to handle. Yeah, thanks Uncle. I think it's good that you highlight that we beware of no man more than ourselves, because we know we carry the worst enemy within us. As you rightly mentioned, we are our worst enemy. We want to achieve our goals. The one that hold us from achieving our goals are basically ourselves. So it's good that you highlight that. Now there's a question, ada soalan daripada saudara Firdaus Ghani. Saya rasa ni mungkin batch senior ni. Dia kata, how about mentorship? Can the oldest Darian mentor the junior? Ini saya rasa cadangan lah. Kepada YDP, boleh ulas cadangan ni? I think this is a very good cadangan. Kita memang saudara akan cuba untuk improve kita ni dari masa ke semasa. I think among SBP, kalau kita compare SBP lain, kita saudara ni sebenarnya one of the active or one of the organized
alumni association lah. Thanks to SU kita lah, SU kita Nazir. Kalau dia tak ada susah juga apa nama saudara ni. So memang kita sentiasa cuba melakukan yang terbaik untuk ahli. Dan mentor mentee ni is one of the ni lah. So ingat career biru kena take note ni Farid. So kita boleh, tapi cuma because of we are all volunteers, so kita buat thing tu slow sikit lah. Tak adalah laju sangat kan. But we hope one day kita boleh buat something like this. I think this is a good ni lah suggestion. Right. Ya. Toba, line terus lah. Hello. Okay. Hand over to you. Okay. Sorry, line tak apa clear. No, I think what we can do, you are right. I think I remember you told me that whatever program yang kita nak buat ni, kita kena ada istiqamah lah. So that's why I like the idea when you suggest terus ada, we have 6 topik sampai Disember ya. Jadi kita akan bertemu lagi pada Sabtu yang ketiga tiap-tiap bulan. Yang akan datang kita akan berbicara tentang entrepreneurship, di mana kita dah kenal pasti 3 orang ya yang akan bersama kita berkongsi pengalaman mereka tentang bagaimana mereka membina perniagaan masing-masing. Now satu benda yang bercakap tentang mentoring ni, sebab ada cadangan mentoring, saya ingin menggalakkan semua saudara di dalam ni untuk aktif di dalam LinkedIn. Dalam LinkedIn kita ada Sedara Career Network, ya. So masuk dalam Sedara Career Network LinkedIn, jadi kita boleh discuss pasal kerjaya lah. It is a career network platform. At the same time kita juga ada Facebook Sedara Kerjaya, second Dr. Nas yang organize benda ni ya. So that is all about mentoring. Ni ada ada juga cadangan yang kita kenal pasti saudara yang berjaya untuk menjadi mentor lah. Sama ada daripada bidang ikhtisas, perniagaan, korporat dan juga sukan ya. Dan juga lain-lain lah. Jadi daripada segi mentoring mungkin Prof Gigi boleh cerita bagaimana di UMK pelaksanaan mentoring. Sebab tak salah saya Rashid pun adjunct profesor UMK ya. Apa nama kroni. Kroni. Kira saya ingat cadangan tadi untuk buat mentoring dan sebagainya itu penting lah. Boleh buat kot. Itu pulang kepada YDP kan. Tapi dalam konteks kita bekerja, saya rasa setiap orang daripada kita kalau tak ada mentor pun, we have a small circle that of good friends, close friends that we can talk to when we have problem kan, just to get advice. Sebab at the end of the day kita juga yang kena buat keputusan. Macam Uncle sebut tadi lah, we can ask for advice daripada macam-macam orang, but kita yang kena buat keputusan. Jadi kalau mungkin saya boleh sebut lah satu buku lagi kan, Discover Your True North tadi, oleh Bill George. Dia juga mention the importance of having this small circle, small group yang boleh bagi advice kepada kita lah. Itu saya ingat ini bukan untuk pelajar lepasan SPM sangat lah. Tapi kalau pelajar lepasan SPM pun, you can have your small right groups to share whatever that experience, problem yang kita ada lah. Dan kita di UMK memang kita ada. Kita memang ada macam Toba dan sebagainya tu, kita lantik people from corporate to become adjunct professors. They come to the university to share their experience dan sebagainya. Dan di peringkat staff sendiri, kita dah ada succession plan yang kita buat, dan setiap candidate itu dia ada
coach ataupun mentor dia, because that will assist them lah to excel in their career. So that's my take on it lah. Thanks, Prof. Now I think thanks to Dr. Nas ada mention FB Kerjaya, credit to Salehan 96 2000 Kobau, thanks. Saudara Aiman dalam chat dia share LinkedIn Sedara Career Network, you can access there. Now tadi Prof Gigi ada sebut bahawa not necessary in the absence of mentoring, it's important for us to reach out, kan, jumpa orang, minta tolong, smaller group. This is where I need to recognize Aiman lah. Aiman young talent, he always reach out to me, tanya soalan, dia tak segan tanya soalan. Ya. Recently dia dapat internship, dia tanya, he asked me a lot of questions, how to apply internship, even though I know actually I can offer that internship to him, but it seems that he really take the effort. Memang for me this kind of characteristic leadership that he demonstrate tu bagus lah. I must recognize that. So Cik Syaril ya, jadi bila kita cerita pasal mentoring tadi, Cik Syaril ni pun saya selalu jumpa Cik Syaril. Sebenarnya saya jumpa dia, bila saya jumpa dia, saya minta banyak pendapat daripada dia lah. Dia pun sebenarnya mentor saya juga. Jadi Cik Syaril, apa pendapat Cik Syaril tentang mentorship lah? Saya rasa sangat bagus. Itu satu program yang sangat bagus. Cuma macam mana kita nak tengok dia punya end result. So bagi saya, setiap apa yang saya buat, I need to have the end result in whatever I do. Kalau tidak ada end result, so what is the purpose of doing the mentorship? So it needs to have that flow, that the flow chart has to be right. So sebagai contoh saja, saya dulu semasa saya bekerja pada satu position, saya nampak sangat seorang ni sebagai seorang yang sangat berdedikasi dalam kerja dia. Orang Malaysia tetapi mempunyai pengalaman bekerja dengan hotel antarabangsa yang sangat banyak dengan international chain. And then bekerja di luar negara dan mengepalai sebagai GM di one of the Hiltons around the world. Dan saya selalu at that time kita tak boleh nak WhatsApp and so on. So saya akan hantar postcard dekat dia. I don't know why at that time I always send a postcard to him, like 2 bulan sekali saya hantar postcard. Masa tu dia dah ada dekat overseas dan dia reply dia kata thank you very much and this is what you should be doing now. Itu saja. And then I have all those posts at that time. Dan setiap kali whenever I was down or whenever I was in doubt, for example, saya akan berangan yang I should be in that position soon, you see. So saya rasa program ini sangat bagus, but then again untuk melakukan sesuatu program, we need to have in mind what's the end result in mind. Kita nak kena tahu. Kalau tidak dia akan terpesong halfway through. Itu pandangan saya. Betul. Saya Cik Syaril, Uncle, terima kasih. Bahawa mentorship tu kena ada structure dia lah. I agree with you. Now, this is where saya boleh share lah. Masa saya ambil career break sekejap daripada Telekom itu, saya sebenarnya saya mengambil peluang untuk buat satu mobile apps. Potensial ialah satu mobile apps untuk mentoring. Jadi mentoring ni dia kena structure, dia kena ada proses flow macam Uncle kata, dia kena ada end in mind, dia kena ada what's the action plan, how to check the progress. So that apps exactly doing that. So I'm willing to test the apps for our mentoring sedara punya platform lah. We can use that particular platform at no cost
because this is part of SDA 87 punya initiative juga. We can do that. Yeah. So now we have another 15 minutes. Kalau Institut Geologi Malaysia nak test boleh tak? Kita nak start program tu next year. Kena bayar ke free? Nanti dah dulu. Satu-satu baru nak pilot. Okay. We'll discuss more. Okay, I think there's another 15 minutes. Mungkin sesiapa nak share ke among the audience, I would suggest raise your hand. Kat bawah tu ada reaction. So you just click raise your hand. Ada boleh raise your hand. Jadi sesiapa mungkin ingin berkongsi ke, we have another 40 minutes. Ada sesiapa from the audience? Ramai sahabat-sahabat kita yang kita nampak nama di situ. Encik Rusli Leman raise your hand. Ya, saya tak nampak. Rusli Leman. Okey, Encik Rusli Leman, silakan. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak share just a little bit sharing lah. Nombor satu, my batch might not be as lucky as batch lain because masa kita tahun 81, kita hanya the cream saja yang dapat pilih dia punya course, career. Makna tu macam Petronas tu lah kan, dia nak ambil tu, dia dah tahulah course-nya. Yang lain-lain tu, dia minta course dia, minta lah apa-apa pun, bila kita punya sponsor offer, take it or leave it. So maksudnya, kita pilih lah arkitek, engineer ke doktor, dia bagi course XYZ. So if you want, take it. Tak ada, boleh layan. So masa tu, kita pun tidaklah ada banyak opportunity macam hari ni, macam-macam IPT ada kan. So macam tadi Profesor cakap, the passion can come later. I think I agree. So not only that, kita dah lah terpaksa menerima sebab kita tak ada kemampuan dan opportunity pun doesn't come twice. So kita terima, buatlah apa yang dia bagi. Habis saja khusus, the batches, our seniors before that, kerja datang cari dia. Tapi batch kami ni unfortunately recession tahun 87. So kita balik-balik habis study, tak ada kerja. Engineer daripada US balik jual burger. Engineer yang lain graduate jadi salesman. Tapi lepas tu tahun 90-an kita tengok semua orang ada kerja. That is most important thing. Dah lah tak boleh pilih kos, dah buat siap, tak ada kerja, kena cari kerja lain. But we still survive. Maksudnya kita ni, manusia ni, kalau under desperate situation, kita punya otak ni lagi laju dia berpusing. Jadi we do not have that luxury to choose. But at the end, I think kita ni manusia dah dibagi ikhtiar lah kan. If you have the will, mana-mana pun boleh pergilah. Nombor dua, we are all winners. Semua orang kita ni sebenarnya kalau tak, if you are not the winners, we will not be born to this world. Ini especially adik-adik Lepas tu, we were the chosen one. Sebab apa? Dah dipilih masuk sekolah asrama. Kalau tak pandai, tak cerdik sekolah rendah, memang tak dapat dipilih. Jadi, cuma the level of kita punya intellectuality development might differ from one person to another. Ada yang cepat, ada yang lambat. So, masa 17 tahun tu, bukan semua orang dah mature lah, senang cerita lah. Kalau dulu-dulu kat sekolah lah kan. Mana maturity dalam intellectual dia orang. So, ada yang playful, ada yang memang betul-betul sudah advance kan. So some are late comers. So jangan ada rasa inferiority complex kalau SPM tak bagus. Sebab your time will come, insya-Allah. Kan, kalau berusaha lah. Kalau duduk saja memang tak jadi apa. Sebab banyak bukti-bukti yang late comers ni, dia become more successful than the smart Alex tu. Itu saja nak cerita. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Rusli Leman. Good sharing, insight.
ada seorang lagi angkat tangan, LHDN. Oh lama ini takut Bahaya ni, Kan? bahaya. Oh, Saya tuntang lagi, saya memang saya dia. Okay, just nak add something lah. I think I like apa ni Uncle punya answer with regards to challenge tadi. I think the biggest challenge is always ourselves. Okay, just my personal experience that I want to share. I think 2003, I was offered to go to Holland by my company, but not as a normal engineer, but as a lead, as a leader for the team. So it was a big challenge because you have to go to Europe to lead European, right? Which is very, very new to us, right? Because most of us, I think Melayu lah, normally kita suka duduk dekat belakang. Kita jadi followers instead of leaders, right? So I decided to take the challenge. In fact, and I ended up staying for 3 years, and they even offer me, to stay for good in Holland, but I didn't want that because it's too expensive, Europe. But in fact, before I left, my ex-boss in Holland basically told me, he admitted that they have doubts when I first came. Right, you brought in Asian to lead the team. They don't think I can do it. So eventually they said, after a few months, they found that I can do it. I can lead the European projects, from Holland. So what I'm trying to say is, the biggest challenge always ourselves. You have to believe in yourself. You have to, equip yourself with whatever is needed in your workplace, in your career. That's very important. Then you can do and you can strive lah, basically, in whatever you're doing. That's all lah. Yeah. Terima kasih bang. Sorry, abang daripada batch mana bang? Sorry sebab saya pun. Saya daripada batch Abang Tobak dan Uncle Gigi lah. Oh, abang benar. Sebab nama tak keluar LHDN, saya terus takut. Saya terus takut dengan LHDN ni. Itulah. Thanks for the sharing, thanks for the insight. Now, I think we have another 7 minutes. Kalau ada anybody else, nampak Nadim macam nak tanya ke, sharing. Thanks. Cik Sabri nak berkongsi ke? Cik Sabri Sudi ada perkongsian ke? Nak bertanya ke? Boleh tak saya nak chip in sikit, Farid? Dia tak ada kena-mengena dengan topik kita hari ni lah. Since ramai saudara kat sini. Semua bagi saya ni, saudara ni patut ada satu strategi bagaimana kita nak menempatkan sedarians di tempat-tempat strategik, sama ada di government sector ataupun di private, di GLC ataupun di MLC. Benda ni telah berlangsung dengan hebatnya apabila rakan kita di utara sana lah, tak payah sebut nama sekolah apa, mereka telah maknanya memasukkan, menggerakkan bekal-bekal pelajar mereka ke dalam posisi-posisi strategik, sama ada di GLC ataupun di PTD. So saya beranggapan bahawa kita sebagai satu organisasi yang tidak kurang hebatnya, kita pun perlu menggerakkan sedarian untuk berada di posisi-posisi yang strategik di GLC ataupun di PTD. Sebab tu kita ada buat forum ni lah, nanti kita berbincang untuk PTD, berbincang untuk MLC ataupun GLC dan sebagainya. So macam Farid, dia dah ada satu kedudukan yang bagus di salah satu organisasi korporat. So kita nak ramai lagi sedarian akan berada di posisi yang sedemikian. Di kerajaan contohnya, di KSU ataupun ketua pengarah tu sepatutnya kita nak, kalau boleh tak dapat 30%, kalau kita dapat 20% sedarian dalam tu pun satu yang hebat lah. Jadi kita boleh, secara tak langsung kita boleh membantu yang junior-junior kita ni. Itu satu strategi yang saya rasa perlu kita ketengahkan dan perlu kita tanam dalam sanubari kita lah, insyaAllah. Thanks, Tobak. Now, we are concluding. So, last word
Prof, from you first. Any parting remarks? Nak cakap apa saya ingat macam ni lah, sebab saya berada di universiti kan. I think the biggest challenge lah among the Malay. Saya ingat saya nak that's something that we really need to do lah. Bukan sahaja kepada tanggungjawab pensyarah, tapi juga semua bangsa Melayu ni yang berada di korporat dan sebagainya untuk bantu, untuk beri peluang kepada budak-budak kita. Bukan setakat bagi peluang begitu saja, tetapi we need to give encouragement, motivation, opportunities dan sebagainya. Yang paling penting tadi kita bercakap pasal passion, motivation dan sebagainya, tapi there are many other challenges that our students are facing, whether at the school level ataupun university level. Yang ini mungkin kita lah boleh sama-sama nanti boleh mainkan peranan untuk bantu mereka. Itu sajalah. And thank you for the invitation for today's session lah, untuk kita berkongsi sedikit sebanyak. Thank you. Yes, Prof. Uncle? Untuk berbalik last kepada word, last word balik kepada SPM bukan segalanya ni. Saya sangat sukalah topik ni. Memang kena sangat lah. So kepada anak-anak dan kepada adik-adik yang berada di dalam situasi yang SPM kurang memberangsangkan, so my advice to you daripada seorang yang pernah berada di dalam posisi yang sama ialah you don't have to worry. You should worry for the first 2 days. Untuk 2 hari pertama dapat result, should worry. That is to show that you are a normal person. But come to the 3rd day, come on. Let's get up and go for for better things to come. What defines you as a successful person is how you get up. Macam mana kita bangun daripada kita punya kekecewaan, bagaimana kita bangun daripada kita punya jatuh tu untuk bangun semula dan kembali bersaing dan lead di dalam apa saja yang kita buat. So that defines that you are a very successful person. Of course, you need to be balanced in whatever you do. Balance in so many ways and so on. So anak-anak yang baru habis SPM, yang kenapa dapat 9A tak dapat 10A, alamak apa nak risau, uncle dulu pun 3 subjek fail. So it's all in yourself. It's about you. Nobody else can tell you, can dictate you what to do. It's all about you. So all the best to my brothers who were in the same boat, who are in the same boat as I was before. All right, thank you very much. Thanks, Uncle. YDP, your last word and conclude the forum. Over to you. Okay, this is a good forum. Bila sebelum saya nak cerita pasal forum ni, saya nak cerita result sedar yang terbaru. Semalam kita ada majlis pembentangan result SPM oleh pengetua. Saya pun hadir lah, saya dengar online. Kita ada 25 straight A sebenarnya, walaupun tak ada straight A plus. Tapi kita ada 9A plus, 1A, 8A plus, 1A. I think in term of quality kita tak teruk. Cuma because of ada yang fail. The problem with sedar, kalau untuk makluman ni lah. Macam kita dulu lepas SRP, kalau SRP teruk, dia tak boleh masuk balik naik tingkatan 4. Tapi di sedar sekarang ni, dia terus continue sampai tingkatan 5. Jadi ada juga yang budak yang tak boleh carry sains masih lagi berada di tingkatan 5. Itu yang ada 1-2 lah yang gagal ataupun yang result tak berapa bagus. Bukan gagal ni, maknanya ada subjek yang fail. Menarik yang lain-lain. Itu yang buatkan kedudukan sedar tu 35 daripada 70. Tapi overall saya rasa tak teruk sangatlah. Ada 25 straight A,
And then kalau persentage yang lulus tu semua semua lulus, semua subjek je ada yang nak lulus. So itu yang situasi sekarang ni lah. So untuk anak-anak tu yang 5 tahun you bersama dengan kawan-kawan tu, 5 tahun you hidup sendiri tanpa ibu bapa dan sebagainya, sebenarnya adalah satu masa yang penting, masa yang berharga sebenarnya. Kalau you menjiwai apa juga perkara yang inilah selama 5 tahun di Sedar tu, itu memang amat penting lah untuk you menjadi seorang yang berjaya. Macam Uncle is a good living legend lah kalau nak cerita daripada ni macam mana dia bangkit dan sebagainya. Banyak lagi kisah-kisah yang macam ni kalau kita nak cari. Okey, berbalik pada kita punya ni, apabila Ayid call saya untuk buat something like this, and then saya terus terfikir untuk tailor-made kan untuk budak-budak yang kurang cemerlang, macam saya, macam Syaril, macam Gigi dia cemerlang sikit dulu. Dia memang baiklah kedudukan dia akademik. So lepas tu kita nak buka sikit minda, bukan hanya fokus kepada kerjaya-kerjaya tradisional. Kita nak budak-budak Sedar ni, sebab tu kita ada entrepreneurship, kita akan ada uncommon and unfamiliar profession. Salah satu profession yang kita ni adalah editor, maknanya movie editor. Movie editor yang dia punya kerja satu episod tu dia boleh dapat 50 ke 100 ribu. Kalau buat editing, that kind of thing that kita nak bagi pengajaran lah kepada adik-adik yang akan datang, buka minda tu, and then do whatever you like, macam panel-panel cakap tadi, and then don't limit yourself lah. The worst enemy is yourself actually. Saya ingat Farid itu aja. Kita harap kita dapat sokongan semua daripada Sedarian untuk acara-acara yang akan datang lah. Terima kasih Farid. Tak ada makan-makan ke lepas ni? Yes. Ada. Before that, Lambing goreng. Can all of you boleh switch on kamera sekejap, kita nak ambil gambar. Switch on kamera. Boleh. Ada yang pakai baju MU tu sila buka. Okay, ready? I akan kira 1, 2, 3 ya. Ready? Lagi tak buka lagi, ramai tak buka lagi kamera ni. Okay, come on, sekejap. Buka kamera. Nazim Shah, thank you. Aiman pakai singlet apa tu Aiman? Aiman terus pakai jaket ni. Pakai jaket, hello sikit. Mana yang lain ni? Nas pun tak nampak ni. Prof, mana Prof Gigi? I cannot see you. Okay, ready? 3, 2, 1. Okay, I will... I dah page. Ada 3 page Ayid, ada 3 page. Ada 3 page. Ada 3 page. Dr. Nas, boleh tolong ke Dr. Nas? From your side. Nas? Okay. Mana Nas ni? Ada. Okay, 3, 2, satu lagi. We handsome. Print screen. Alright. Okay. Yeah. Dah. Okay, ready? 3, 2, 1, 1. Belum lagi. Okay. Nazim Asyah mana ni? Ada. Okay. Itu scan tak macam mana? Dia Gambar. Okay, dapat. Alright. Dah okey dah. Dapat ni? Dah. okay. Kita buat print screen je. Okay. Alright. Dah. Okay. Okay, thanks. Jumpa lagi semua next month, third Saturday, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Thanks to all the speakers. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Have a good weekend. Thanks speakers. Bon weekend turun pada Negeri Sembilan. Negeri Sembilan juga bon weekend. Bon weekend. Okay, sambung Super Rugby. Oh ya. Nasi lemak ada. Second half. Okay, Uncle besok semua. Right. Boleh untuk berjasa satu Boleh nyanyi ke? Try lah, jom. Ayid next time opening lagu ni lah, lagu Sedar Ayid.